Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi untuk topik yang keenam, tadbir urus negara, bahagian yang pertama. Topik yang keenam merupakan kesinambungan bagi topik yang keempat, di mana topik yang keempat merupakan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dipecahkan kepada 3 bahagian, iaitu badan kehakiman, badan perundangan dan badan pemerintah. So, topik yang keenam ini merupakan perincian bagi badan pemerintah. Subtopik yang pertama iaitu pentadbiran negara. Struktur pentadbiran di negara Malaysia menetapkan kerajaan pusat sebagai hierarki yang tertinggi dalam pentadbiran. Selepas kerajaan pusat, kita turun kepada kerajaan negeri, di mana kerajaan negeri merupakan kerajaan di 13 buah negeri yang ada di Malaysia. Sebagai contoh, negeri Perak, negeri Sabah, negeri Sarawak. Okey. Di setiap negeri ini diturunkan lagi kuasa kepada kerajaan tempatan. Okay. Bagi kerajaan pusat akan bertanggungjawab dalam hal-hal yang tersenarai dalam jadual 9, senarai perundangan di bawah senarai persekutuan sahaja. Kerajaan negeri merupakan kerajaan yang bertanggungjawab dalam hal-hal yang tersenarai dalam jadual 9, senarai perundangan dalam senarai negeri. Okay. Manakala bagi kerajaan tempatan bertanggungjawab untuk merancang, menyelaras dan mengawal penggunaan serta pemajuan tanah dan bangunan dalam kawasan PBT. PBT merupakan pihak berkuasa tempatan, merupakan nama lain bagi kerajaan tempatan. Sebagai contoh, kita ada PBT Majlis Perbandaran Kajang MPKJ. Okay. Majlis Perbandaran Manjung MPM, iaitu antara contoh PBT. Kuasa bagi pentadbiran negara dipecahkan kepada 2 bahagian, iaitu kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan yang terletak di Putrajaya. Manakala bagi 13 buah kerajaan negeri, kebiasaannya akan terletak di ibu negeri masing-masing. Sebagai contoh, sekiranya negeri itu ialah negeri Kedah, maka kerajaan negerinya akan berpusat di Alor Setar. Kalau kerajaan negeri Kelantan, kerajaan negerinya akan berpusat di Kota Baru. Dan di setiap negeri ini akan diturunkan kuasanya pula kepada kerajaan tempatan. Sebagai contoh, saya menetap di Selangor. Daerah yang saya menetap ialah Kajang. Maka PBT saya ialah Majlis Perbandaran Kajang MPKJ. Itu masuk kerajaan tempatan. Subtopik yang kedua ialah sistem pentadbiran atau juga dikenali sebagai eksekutif. Di bawah pentadbiran kerajaan persekutuan akan ada peringkat pusat, di mana kerajaan pusat akan mengambil alih kuasa tersebut. Di peringkat negeri, kerajaan negeri akan mengambil alih pentadbiran di peringkat negeri, manakala di peringkat tempatan, pihak berkuasa tempatan PBT akan mengambil alih tugas tersebut. Untuk part yang pertama, saya akan sentuh pentadbiran kerajaan persekutuan sahaja, di mana untuk topik ini terdapat pelbagai elemen yang perlu diketahui. Antaranya ialah hasil kutipan. Hasil kutipan yang pertama ialah hasil cukai. Terdiri daripada 2 jenis cukai, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung bermaksud cukai yang dikenakan secara terus kepada pendapatan atau kekayaan seseorang. Sebagai contoh, cukai pendapatan dan duty stamp. Cukai pendapatan merupakan cukai yang dikenakan terhadap pendapatan seseorang, sama ada pendapatan itu merupakan gaji, bonus, sewa dan sebagainya. Duty stamp ialah cukai yang dikenakan ke atas dokumen atau surat perundangan. Sebagai contoh, sekiranya kita nak beli rumah, so dokumen beli rumah tersebut akan ada duty stamp yang perlu dibayar. Cukai tidak langsung merupakan cukai yang dikenakan secara tidak langsung ke atas individu apabila membeli barang atau membeli sesuatu perkhidmatan. Contoh, cukai jalan atau road tax. Road tax kita kena
perbaharui setiap tahun. Cukai perkhidmatan. Contoh kalau kita beli KFC, bila kita beli KFC akan dapat resit kan. So di bawah resit itu dia akan tulis jumlah cukai yang dikenakan terhadap kita apabila kita membeli KFC tersebut. Hasil kutipan yang kedua ialah hasil bukan cukai. Hasil yang dikutip dari perkhidmatan yang disediakan kerajaan kepada rakyat. Contoh, lesen. Lesen memandu. Kalau kita nak dapatkan lesen memandu, so kita kena bayar jumlah tersebut. Denda atau hukuman. Contoh, sekiranya seseorang itu melanggar SOP COVID-19, so dia akan dikenakan denda sebanyak RM1,000. Bayaran pendaftaran dan permit. So ini merupakan antara contoh hasil bukan cukai. Ketiga, terimaan bukan hasil merupakan kutipan yang bukan berasaskan mana-mana akta atau perundangan. Pulangan balik perbelanjaan merupakan hasil yang diperolehi semula. Sebagai contoh, bayaran balik gaji kerana mengambil cuti tanpa gaji. So, orang tersebut akan pulang balik dia punya gaji kepada pihak kerajaan. Bagi kerajaan, itu merupakan satu belanja untuk dibayar kepada penjawat awam. Bayaran balik pula merupakan sekiranya kerajaan ada membeli beberapa benda lah daripada luar negara kan. So kiranya kalau barang itu rosak, dia boleh pulangkan balik barang tersebut dan kerajaan akan terima balik bayaran yang telah pun dibuat. Pemberian dan caruman. Sekiranya seseorang itu bekerja, dia mesti ada akaun KWSP. Terutamanya bagi pihak yang bekerja sebagai penjawat awam Bila dia masuk kepada skim pencen tadi, akaun KWSP akan ditutup. Di dalam akaun KWSP ada caruman daripada majikan dan duit itu merupakan duit daripada pihak kerajaan. So, bila orang itu masuk kepada skim pencen, maka akaun KWSP caruman majikan akan dikembalikan semula kepada pihak kerajaan. Keempat, hasil wilayah persekutuan, di mana hasil yang diterima dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya. Yang terakhir ialah dividen dan royalty. Dividen yang diagihkan oleh Petronas sebab Petronas merupakan badan bukan berkanun yang menjalankan operasinya bagi pihak kerajaan. Manakala royalty petroleum dan bayaran tunai gas yang dijual oleh kerajaan. Perkara yang kedua di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan ialah struktur. Di bawah struktur, kita ada 8 perkara penting. Yang pertama, YDPA. Kuasa pentadbiran atau juga dikenali sebagai kuasa eksekutif diperuntukkan di bawah perkara 39 Perlembagaan Persekutuan kepada YDPA. Tetapi kuasa ini akan dijalankan oleh Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Struktur kedua ialah Perdana Menteri atau PM. Beliau merupakan ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Sekiranya PM tidak mendapat kepercayaan majoriti seperti apa yang berlaku pada masa ini, maka PM terpaksa meletakkan jawatan atau memohon Parlimen dibubarkan. Sekiranya PM meletak jawatan, maka semua jemaah menteri yang berada di bawah PM akan terbubar sama sekali. Kewarganegaraan menerusi naturalisasi atau pendaftaran tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Maksudnya, sekiranya ahli politik itu ingin menjadi Perdana Menteri, beliau mestilah warga negara Malaysia yang mendapat taraf kewarganegaraan menerusi kuat kuasa undang-undang ataupun penggabungan wilayah. Senang cerita, nak jadi Perdana Menteri Malaysia mestilah orang original daripada Malaysia, tidak boleh daripada warga negara ataupun orang luar daripada Malaysia. Perkara yang ketiga ialah Jemaah Menteri JM. YDPA hendaklah melantik JM untuk menasihatinya dalam menjalankan fungsinya. Anggota Kabinet hanya boleh dipilih daripada Majlis Parlimen.
Majlis Parlimen ada dua, Dewan Rakyat, Dewan Negara. Maka anggota Kabinet boleh dipilih sama ada dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Tugas Jemaah Menteri ialah menentukan dasar kerajaan dan memberi arahan untuk dilaksanakan oleh jentera pentadbiran kerajaan. Bertindak sebagai badan penasihat kepada YDPA. Struktur yang keempat ialah kementerian. Antara tugas kementerian ialah menjalankan tugas pentadbiran, merumus, merancang dan membentuk rancangan pembangunan, mengawasi dan menyelaras pelaksanaan rancangan oleh agensi yang berada di bawah portfolio masing-masing. Contoh kementerian, Kementerian Kesihatan Malaysia. Agensi yang berada di bawah KKM ialah Pusat Darah Negara. So, dia akan menyelia segala dasar, segala bentuk pembangunan di bawah Kesihatan Malaysia. Contoh lain, Kementerian Pelajaran Malaysia KPM. Agensi yang berada di bawah KPM ialah Majlis Peperiksaan Malaysia MPM, di mana Majlis Peperiksaan Malaysia akan mengawal selia segala bentuk peperiksaan awam seperti STPM, MUET dan sebagainya. Agensi kerajaan. Di bawah agensi kerajaan akan dipecahkan kepada dua, iaitu agensi pusat dan juga agensi pelaksana mengurus. Di bawah agensi pusat akan dipecahkan lagi kepada dua bahagian, iaitu Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri. Di bawah Kementerian Kewangan ada satu agensi iaitu Perbendaharaan, manakala di bawah Jabatan Perdana Menteri kita akan sentuh tentang JPA, UPE, UPP, Mampu, UKAS dan UNIK. Tugas perbendaharaan ialah merancang segala dasar kewangan dan belanjawan negara, menganalisis ekonomi negara dan antarabangsa, mendapatkan sumber kewangan bagi negara Malaysia serta mengagihkan sumber kewangan tadi kepada agensi-agensi kerajaan yang terlibat. Pendek kata, perbendaharaan ini merupakan satu agensi di bawah Kementerian Kewangan yang mengawal selia segala bentuk kewangan belanjawan di negara Malaysia. Agensi pusat yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri yang pertama ialah Jabatan Perkhidmatan Awam atau JPA. Fungsi JPA ialah menggubal dan melaksanakan dasar bagi penjawat awam, merancang keperluan tenaga manusia bagi sektor awam, menggubal dasar gaji, allowance dan kemudahan bagi sektor awam. Sebagai contoh, sebagai seorang guru, jawatan saya ini akan dilantik oleh JPA. So, surat tawaran itu akan dikeluarkan oleh pihak JPA kepada guru-guru di Malaysia yang bekerja di sekolah kerajaan. Keyword bagi JPA ialah perkhidmatan awam, maka segala tugas yang dilaksanakan oleh JPA adalah yang berkaitan dengan dasar-dasar penjawat awam. Agensi pusat yang kedua ialah Unit Perancang Ekonomi atau UPE, di mana tugas UPE ialah menasihati kerajaan mengenai isu ekonomi, merangka dasar dan strategi untuk pembangunan sosio-ekonomi dan mengenal pasti serta melaksanakan penyelidikan ekonomi. Jadi, keyword bagi unit UPE ialah apa-apa sahaja yang berkaitan dengan ekonomi. Seterusnya, Unit Penyelarasan Pelaksanaan atau UPP. Tugasnya memastikan pelaksanaan dan mengawasi agensi perbadanan awam selaras dengan dasar pembangunan negara, menyelaras, memantau dan menilai dasar dan projek pembangunan negara. Jadi, keyword bagi UPP ialah menyelaraskan pelaksanaan segala dasar di Malaysia. Yang keempat, Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia atau MAMPU. MAMPU merupakan penggerak pemodenan sistem pentadbiran dan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan.
perancang dan peneraju dalam pembangunan ICT sektor awam, pemudah cara bagi pelaksanaan program pemodenan dan transformasi sistem penyampaian perkhidmatan awam. Keyword bagi unit mampu ini ialah moden, pemodenan. So, unit ini merupakan satu penggerak untuk memodernkan sistem pentadbiran dan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Itu keyword yang pertama. Yang kedua, ada kaitan dengan pembangunan ICT sektor awam. Agensi pusat yang berada di bawah Jabatan Perdana Menteri. Yang kelima ialah Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS. Nama pun kerjasama awam dan swasta, maka unit ini akan menggubal segala dasar dan strategi kerjasama awam swasta, meneliti dan menilai cadangan teknikal dan kewangan projek kerjasama awam swasta, menjalankan penyelidikan berterusan dan penambahbaikan program kerjasama awam swasta. Jadi, apa sahaja yang berkaitan dengan awam dan juga swasta, ia akan merujuk kepada Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS. Yang terakhir ialah Unit Inovasi Khas UNIK. Membentuk satu ekosistem bagi memacu pertumbuhan inovasi negara, merancang inovasi dalam sektor awam, universiti dan sistem pendidikan, membantu mengkomersialkan hasil penyelidikan. Keyword bagi unit inovasi merupakan inovasi. Dia merancang segala bentuk inovasi dalam sektor awam, universiti ataupun sebarang institusi pendidikan. Dan dalam masa yang sama, segala inovasi ini akan dikomersialkan oleh UNIK ini. Kesimpulannya, untuk agensi pusat di bawah Kementerian Kewangan dan Jabatan Perdana Menteri, apa yang pelajar perlu tahu ialah peranan, fungsi setiap agensi pusat tersebut. Kerana soalan itu biasa bertanya tentang fungsi mereka. Okey? Agensi kerajaan yang kedua ialah agensi pelaksana atau mengurus, di mana agensi ini bertanggungjawab untuk melaksanakan perkara yang menjadi tanggungjawab kerajaan. So, keyword pelaksana, melaksanakan perkara yang menjadi tanggungjawab kerajaan. Bertujuan untuk pembangunan, perkhidmatan dan kemudahan kepada orang ramai. Struktur pentadbiran kerajaan persekutuan yang keenam ialah Perbadanan Awam. Juga dikenali sebagai agensi separa kerajaan yang mengambil alih fungsi yang dahulunya dikendalikan oleh Jabatan Kerajaan. Kerajaan terlibat dalam bidang pembangunan sosioekonomi di mana pihak swasta tidak menceburinya kerana memerlukan modal yang sangat besar dan melibatkan dana dari sumber awam. Terdapat dua jenis perbadanan awam, iaitu badan berkanun dan badan bukan berkanun. Badan berkanun ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau Enakmen Negeri, manakala badan bukan berkanun ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965. Motif penubuhan badan berkanun ialah bermotifkan kebajikan. Contohnya, MARA. MARA ditubuhkan untuk membantu kebajikan Bumiputera, khususnya orang Melayu, untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Motif penubuhan badan bukan berkanun adalah menjalankan perniagaan yang bermotifkan keuntungan bagi pihak kerajaan. Contoh, Petronas. Petronas sekiranya dia ada keuntungan, keuntungan itu akan diberikan juga kepada pihak kerajaan. Sebelum ini kita ada belajar bahawa salah satu hasil pendapatan bagi kerajaan persekutuan ialah royalti dan dividen. So, dividen ini dan royalti ini berpunca daripada Petronas. Struktur yang seterusnya ialah Suruhanjaya. Suruhanjaya dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu Suruhanjaya di bawah perlembagaan dan Suruhanjaya di bawah kabinet atau kerajaan. Bagi Suruhanjaya di bawah perlembagaan,
dibahagikan kepada dua, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. SPR ni seperti yang telah pun dipelajari di topik yang ke-5. Antara Suruhanjaya di bawah perlembagaan iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan, dipecahkan lagi kepada 5 bahagian, iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Awam atau SPA, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang SPKP, Suruhanjaya Pasukan Polis, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran dan Majlis Angkatan Tentera. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA, antara tugasnya ialah pelantikan, mengurus pelantikan anggota perkhidmatan awam secara tetap, kontrak atau pinjaman. Contoh, SPA bertindak untuk melantik doktor secara tetap di hospital kerajaan atau melantik doktor secara kontrak di hospital kerajaan. Itu contoh bagi pelantikan. Pengesahan dalam perkhidmatan, mengesahkan anggota perkhidmatan awam dalam perkhidmatan. Contoh, sebagai seorang guru, pada tahun yang pertama, saya telah pun dilantik untuk menjadi seorang guru. Pada tahun yang kedua perkhidmatan, saya telah pun disahkan dalam perkhidmatan pendidikan. Tugas SPA yang seterusnya ialah pemberian taraf berpencen, menguruskan pemberian taraf berpencen kepada anggota perkhidmatan awam. Contoh, sebagai seorang guru, taraf berpencen ini akan diberikan selepas 3 tahun berkhidmat. So, lepas tahun yang ketiga, nak masuk ke tahun yang keempat, kita akan ditawarkan taraf berpencen. Yang keempat, kenaikan pangkat. Berfungsi sebagai lembaga kenaikan pangkat. Itu merupakan antara tugas SPA. Yang kedua, Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang-Undang SPKP. Tugasnya melantik, menukar, mengesahkan, menaikkan pangkat dan menjalankan kawalan tata tertib bagi anggota perkhidmatan di bawah bidang kuasanya. Suruhanjaya Pasukan Polis, istilah tugasnya sama dengan yang kedua tadi, iaitu melantik, menukar, mengesahkan, menaikkan pangkat dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota pasukan polis sahaja. Yang keempat, Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran. Tugasnya sama dengan yang kedua dan ketiga, iaitu melantik, menukar, mengesahkan, menaikkan pangkat dan menjalankan kawalan tata tertib ke atas anggota perkhidmatan pelajaran sahaja. Sebab keywordnya ialah perkhidmatan pelajaran, maka semua perkara yang dilakukan ke atas anggota perkhidmatan pelajaran sahaja. Yang seterusnya iaitu Majlis Angkatan Tentera. Walaupun istilahnya ialah majlis, dia juga merupakan salah satu Suruhanjaya Perkhidmatan Ketenteraan, di mana tugasnya bertanggungjawab di atas kuasa am yang di-Pertua Agong bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera, yang ini khusus untuk anggota tentera. Kalau tadi Suruhanjaya di bawah perlembagaan, sekarang kita pergi kepada Suruhanjaya di bawah Kabinet atau Kerajaan. Antaranya ialah SPRM, APAD, SPAN dan Suhakam. SPRM merupakan short form bagi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Antara tugasnya mengesan dan mengenal pasti pelakuan rasuah serta penyalahgunaan kuasa, mengumpul bukti yang kukuh dan lengkap untuk tindakan undang-undang. So, SPRM, R merupakan rasuah, jadi tugasnya adalah berkaitan dengan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. APAD merupakan short form bagi Agensi Pengangkutan Awam Darat. Antara tugasnya, disebabkan pengangkutan awam darat sahaja, maka tugasnya merancang pembangunan sektor pengangkutan awam darat negara. Apa sahaja yang berkaitan dengan pengangkutan awam darat di bahagian darat sahaja, seperti MRT, LRT, rel dan juga bas. So, agensi ini akan bertanggungjawab untuk pembangunan sektor tersebut.
SPAN merupakan singkatan bagi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. So keywordnya ialah air. Apa sahaja yang berkaitan dengan perkhidmatan air, Suruhanjaya ini akan mengambil tugas tersebut. Antara tugasnya, mengawal selia industri perkhidmatan air dan pembentungan, memberi lesen kepada operator perkhidmatan air, menetapkan kadar tarif air dan menetapkan spesifikasi teknikal dan kualiti yang perlu dipatuhi oleh pihak pelesen. Suruhanjaya di bawah kabinet yang terakhir ialah SUHAKAM, merupakan singkatan bagi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia. Antara tugasnya, memupuk kesedaran dan menyediakan pendidikan berhubung hak asasi manusia, menyiasat sebarang bentuk aduan yang berkenaan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Struktur yang terakhir di bawah pentadbiran Kerajaan Persekutuan ialah Majlis. Majlis dipecahkan seperti Suruhanjaya tadi, iaitu majlis yang ditubuhkan di bawah perlembagaan dan majlis yang ditubuhkan di bawah kabinet atau kerajaan. Antara majlis yang ditubuhkan di bawah perlembagaan ialah Majlis Raja-Raja seperti yang telah pun dibincangkan dalam topik yang ketiga, Majlis Tanah Negara, Majlis Kewangan Negara dan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Kita terus sentuh majlis yang kedua iaitu Majlis Tanah Negara. Keywordnya ialah tanah. So tugasnya adalah apa-apa perkara yang berkaitan dengan tanah, di mana membentuk dasar negara untuk memajukan dan mengawal penggunaan tanah di persekutuan. Persekutuan bermaksud Malaysia, menasihati kerajaan mengenai penggunaan tanah atau sebarang perundangan yang dicadangkan mengenai tanah. Ketiga, Majlis Kewangan Negara. Antara tugas Majlis Kewangan Negara menasihati kerajaan mengenai urusan dan pentadbiran kewangan, menasihati kerajaan mengenai jumlah wang yang akan diberikan kepada kerajaan negeri. So keywordnya ialah kewangan. Tugasnya apa sahaja yang berkaitan dengan pentadbiran kewangan, dia akan ambil alih tugas tersebut. Yang terakhir, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan atau PBT. Antara tugasnya, membentuk dan menyelaraskan dasar kerajaan tempatan yang diletakkan di bawah kerajaan negeri. Kerajaan tempatan ni ada banyak. Jadi, untuk menyelaraskan semua dasar kerajaan tempatan, maka Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan ditubuhkan. Subtopik yang terakhir bagi tajuk kali ini ialah majlis yang ditubuhkan di bawah kabinet atau kerajaan. Antaranya ialah Majlis Tindakan Negara MTN, Majlis Keselamatan Negara MKN, Majlis Ekonomi Negara dan Majlis Tindakan Ekonomi. Antara tugas MTN ialah sebagai jentera penyelarasan, pengawasan, pengesanan pelaksanaan dasar dan projek kerajaan. Yang kedua ialah MKN. Sekarang kita dah kenal fungsi MKN itu apa disebabkan oleh COVID-19. So, antara tugas MKN yang biasa kita dengar ialah mengeluarkan arahan mengenai langkah keselamatan SOP COVID-19, menyelaraskan dasar berkaitan keselamatan negara, membantu Majlis Tindakan Negara MTN dalam perkara yang berkaitan dengan keselamatan sahaja. So, Majlis Keselamatan Negara keywordnya ialah keselamatan. Jadi, apa sahaja yang berkaitan dengan keselamatan negara akan dilaksanakan oleh MKN. Majlis Ekonomi Negara, antara tugasnya ialah memantau dan menganalisis perkembangan ekonomi negara dan antarabangsa. So, dia menganalisis perkembangan ekonomi di dalam negara dan di luar negara, merangka langkah khusus bagi mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. So, dekat sini ada nampak dua keyword iaitu
menganalisis perkembangan ekonomi dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi. Itu fungsi Majlis Ekonomi Negara. Majlis Tindakan Ekonomi, keywordnya ialah tindakan, maka tugasnya ialah menyahut dan bertindak terhadap maklum balas rakyat terhadap masalah ekonomi mereka. Maka antara matlamat utamanya ialah pengagihan kekayaan yang saksama, meningkatkan kesejahteraan rakyat, meneliti isu yang berkaitan dengan kos sara hidup, kemiskinan dan pemilikan rumah. Jadi, untuk Majlis Tindakan Ekonomi lebih kepada rakyat. Okay. Nak tahu masalah yang dihadapi oleh rakyat, Majlis Tindakan Ekonomi akan melaksanakan tugas tersebut. Kesimpulannya, untuk topik yang ke-6 tadbir urus negara bahagian yang pertama, kita telah pun membincangkan tentang pentadbiran kerajaan persekutuan, di mana apa yang disentuh ialah hasil kutipan dan struktur pentadbiran kerajaan persekutuan. Untuk topik yang sama juga, part yang kedua, kita akan sentuh tentang pentadbiran kerajaan negeri. Itu sahaja untuk video kali ini dan jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih.